Jadi Pakistan, waktu itu Pakistan menyokong Taliban. Pada masa yang sama, Pakistan terpaksa juga memihak kepada Amerika kerana Amerika adalah rakan niaga dan juga rakan ekonomi besar untuk Pakistan. Abdul Ghani Baradar dilaporkan akan menjadi mullah Taliban, dan ini adalah keputusan yang luar biasa kerana ini bererti calon yang sebelum ini disebut-sebut iaitu Hibatullah Akhundzada tidak dilantik. Nanti kita akan cerita beberapa analisis yang saya lihat dan beberapa laporan yang saya petik, termasuk ada 3 laporan yang datang daripada sumber bertentangan, 3 laporan yang mempunyai agenda yang berbeza daripada Afghanistan tetapi melaporkan perkara yang sama, iaitu The India Times, kemudian Reuters dan kemudian Al Jazeera. Dan saya laporkan kepada saudara dan saya ada keyakinan dalam tempoh 24 hingga 48 jam daripada sekarang pengumuman Abdul Ghani Baradar sebagai mullah. Saya tak tahu apa yang mereka akan pakai, sebab mullah ni sebenarnya bukan ketua, dia tak macam ayatollah. Mullah ini adalah panggilan kepada orang yang mempunyai ilmu agama yang tinggi dan boleh mengeluarkan fatwa. Itu mullah. Cuma apabila mereka menjadi jawatan, kita tak tahu apa jawatan dia. Kerana Mullah Omar dulu tidak menyebut dirinya presiden atau apa. Dia menyebut dia Mullah Omar, pemimpin Taliban. Maka digunakan perkataan Mullah Omar. Tetapi semua calon-calon yang ada adalah mullah. Abdul Ghani Baradar adalah Mullah Abdul Ghani Baradar, calon yang sekarang kita akan bincangkan. Manakala pemimpin nombor 1 Taliban yang sebelum ini ditiraf tetapi berada di khatar, iaitu Mullah Habibullah Akhundzada, dia juga adalah seorang mullah. Manakala 2 calon lain yang dijangka akan menjadi menteri kanan di dalam kabinet Abdul Ghani Baradar, iaitu Mullah Muhammad Yaqub, anak kepada Mullah Umar, iaitu pemimpin Taliban yang memerintah Pakistan pada 1996 hingga 2001, yang dibunuh oleh tentera Amerika pada 2011. Beliau juga adalah seorang mullah. Apabila Mullah Omar meninggal pada tahun 2011, dia diganti oleh Mullah Mansur. Mullah Mansur juga seorang mullah. Pada tahun 2011 ganti Mullah Mansur dibunuh dalam satu operasi sulit tentera Amerika pada 2016. Maka naiklah mullah yang saya sebut pada awal dalam edisi yang saya kata tentang bakal presiden tu, iaitu Habibullah Akhundzada. Reuters mempunyai sumber yang sendiri. Reuters adalah media rujukan utama saya, tetapi adalah media yang paling saya tak percaya apabila dia melapor mengenai Afghanistan. Saya meletakkan dia dalam senarai tak percaya. Reuters adalah media Perancis. Dalam banyak isu-isu yang bersangkut dengan hak asasi dan juga hak-hak yang digunakan oleh negara barat dalam menyerang negara Islam, Reuters sentiasa berada memihak kepada negara Islam. Dalam kes Palestin, dalam kes Syria, dalam kes Libya, dalam kes Lubnan, dalam kes Iraq, laporan Reuters adalah laporan yang dianggap sebagai pro orang Islam berbanding laporan CNN dan BBC dan CNBC dan CNA. Tetapi Reuters telah melaporkan paling awal. Kemudian The India Times 2 jam kemudian, dan setengah jam kemudian barulah The Al Jazeera News melaporkan berita yang sama, bahawa sumber terdekat dengan perisikan Pakistan, yang Reuters diambil sumber terdekat dengan perisikan Pakistan, manakala Al Jazeera mengambil sumber terdekat dengan pergerakan Taliban, mengatakan bahawa Abdul Ghani Baradar yang telah berada di Kabul, yang pada hari pertama Taliban mengambil alih Kabul, beliau telah mengetuai operasi Taliban di Kabul kerana Hibatullah Akhundzada berada di khatar. Dia berada di khatar. Abdul Ghani Baradar ni dia setahun lebih muda daripada saya. Dia lahir pada tahun 67. Berarti tahun ni beliau berusia 53 tahun. Abdul Ghani Baradar. Saya tak sebut mullah, jangan marah tuan-tuan. Saya akan menyebut nama secara factual news. Abdul Ghani Baradar. Okey. Dia adalah 7 tahun lebih muda daripada Hibatullah Akhundzada, mullah yang dikatakan pemimpin nombor 1 Taliban. Tapi saya fikir kata ada rundingan yang dibuat oleh Taliban dengan pihak Pakistan. Kerana Pakistan dan UAE, saya dah jelaskan kepada saudara, Pakistan dan UAE, 2 negara yang mengiktiraf Taliban sejak 1996. Bila Taliban mengambil alih pemerintahan daripada kerajaan Mujahidin, hinggalah Taliban jatuh dikalahkan oleh tentera Amerika pada tahun 2001, dan Taliban mempunyai kerajaan dalam buangan. Kerajaan dalam buangan Taliban ni hanya diiktiraf oleh Emirat Arab Bersatu dan juga oleh Pakistan. Okey, Abdul Ghani Baradar mempunyai rekod perjuangan yang sangat luar biasa. Saya rasa salah satu daripada kenapa beliau berada dalam posisi lebih disukai oleh Pakistan
Kemudian dalam perjanjian kemungkinan Amerika mengatakan ini orang yang kami akan berkolaborasi. Pasti Amerika akan mengurangkan tekanan sekiranya Ghani Baradar dilantik. Dan juga kemungkinan Ghani Baradar juga diterima oleh kesemua puak yang bersenjata. Abdul Ghani Baradar ni tuan-tuan, dia dilahirkan pada tahun 61. Ketika dilahirkan tahun 67. Ketika tentera Soviet Union menyerang Afghanistan, tentera Soviet Union menyerang Afghanistan, beliau berusia 11 tahun. Tetapi fakta menunjukkan pada ketika berusia 16 tahun, dia telah berjuang bersama Mujahidin. Ketika dia berjuang bersama Mujahidin, dia antara orang yang paling kecewa. Dia dilahirkan sebagai seorang postu daripada keluarga Durrani. Postu ni dia ada 5 puak. Postu 40% daripada penduduk Afghanistan yang berjumlah 38 juta orang. Postu, mereka ada 5 puak. Dia datang daripada puak Durrani, puak yang besar populasi di Kabul. Apabila tahun 1994, dia kecewa kerana setelah 2 tahun kerajaan Mujahidin memerintah, Mujahidin tidak dapat lagi membentuk satu kerajaan yang sepakat. Ada perang saudara, ada apa. Tahun 1992 bila Mujahidin perintah, 1994 dia telah menyertai Mullah Omar. Dia lari, dia pergi ke Kandahar, iaitu di sempadan Pakistan. Dia menyertai Mullah Omar, iaitu ketua Taliban yang pertama, dan mula membentuk pejuang Taliban. Jadi dia bentuk pejuang Taliban dan beliau mengenai Syura Quetta. Daripada Kandahar, dia seberang masuk pergi ke Islamabad di Pakistan. Islamabad dia terus pergi ke Quetta. Quetta ni kalau masuk balik bandar di seberang sana adalah Kandahar. Ini Jalalabad, daripada Jalalabad dia masuk ke Islamabad, Peshawar. Dia pergi ke Quetta dan dia membentuk Syura Quetta. Syura Quetta adalah syura. Syura ni jangan faham. Syura ni apa? Majlis. Majlis Quetta adalah pasukan pejuang Taliban yang paling besar dan paling kuat. Jadi apabila Taliban memerintah, dia masih lagi seorang yang junior, muda. Jadi dia tak mempunyai kedudukan di bawah Mullah Omar. Tahun 2001, tahun 1996 hingga tahun 2001 sebelum Taliban dijatuhkan, Abdul Ghani Baradar 20 tahun dulu bukanlah seorang yang senior dalam gerakan Taliban. Tetapi apabila Taliban dikalahkan pada tahun 2001, beliau adalah antara orang yang paling dikehendaki dan beliau berjaya ditangkap oleh perisik Amerika dan juga perisik Pakistan pada tahun 2007 di atas tuduhan menggerakkan Taliban untuk menentang Amerika. Kan Amerika dah duduk di sana pada tahun 2001. Jadi dia ni ditangkap kerana dia memimpin. Tetapi Pakistan telah mempunyai ihsan yang sangat luar biasa membebaskan dia. Tetapi Amerika menekan lagi dengan mengatakan Baradar harus ditangkap kerana dia mengetuai brigade yang sangat kuat dan paling ditakuti, iaitu brigade yang dipanggil Syura Quetta. Jadi apabila Abdul Ghani Baradar ni ditangkap sekali lagi pada 2010, Pakistan telah mengambil langkah untuk melindungi dia dengan memenjarakannya di Pakistan. Kerana kalau Pakistan menyerahkan Abdul Ghani Baradar ni kepada Amerika, Amerika akan membawanya ke Teluk Guantanamo. Jadi Pakistan, waktu itu Pakistan menyokong Taliban. Pada masa yang sama, Pakistan terpaksa juga memihak kepada Amerika kerana Amerika adalah rakan niaga dan juga rakan ekonomi besar untuk Pakistan. Maka Pakistan mengambil langkah walaupun CIA dan Amerika menuntut untuk membawa Abdul Ghani Baradar pergi ke Teluk Guantanamo, Pakistan telah memilih untuk memenjarakan dia di penjara Pakistan. Jadi beliau di penjara Pakistan daripada 2010 hingga 2018. Sepanjang berada di penjara, beliau adalah orang rujukan. Beliau mempunyai banyak hubungan diplomatik dengan perisik Pakistan. Beliau banyak menjadi orang yang menjadi perantaraan dan kemudiannya orang yang memberikan peranan yang efisien kepada kerajaan Pakistan. Apabila dibebaskan pada tahun 2018, 8 tahun dia di penjara tuan-tuan, 2018 apabila dibebaskan, barulah kita tahu pengaruh dia yang luar biasa. Kerana selepas dibebaskan, dia terus dilantik sebagai ketua syura di Quetta. Berarti walaupun 8 tahun dia berada dalam tahanan, pengaruh luar biasanya menjadikan apabila dia pulang saja dia ke Quetta dan melancarkan lagi gerakan Taliban untuk menghalau tentera Amerika keluar pada tahun 2018 tu, dia telah dilantik sebagai pemimpin nombor 1 dalam syura Quetta. Pengalaman berada di penjara, pengalaman dia berinteraksi dengan Pakistan dan juga dia adalah orang yang mengetuai banyak rundingan untuk pengunduran Amerika. Berarti saudara jangan salah faham, Habibullah Akhundzada yang dikatakan mullah nombor 1 tu memang sentiasa berada di Qatar hingga hari ini. Dia belum balik ke Kabul. Tetapi Abdul Ghani Baradar juga berada di sana.
Jadi pada tahun 2019 dan 2020, ketika Amerika telah menyatakan hasrat untuk berundur daripada bumi Afghanistan, rundingan dibuat dengan adanya Abdul Ghani Baradar. Jadi nampak ketaranya kenapa Abdul Ghani Baradar terus balik dan mengambil alih Afghanistan walaupun dia orang nombor 2. Saya ada keyakinan bahawa satu, sama ada Habibullah Akhundzada telah mengatakan bahawa kamu memimpin kerana kamu lebih diplomatik. Kerana ranking dalam Taliban adalah ranking berdasarkan kedudukan ulama'nya. Berarti aliran Deobandi, aliran Deobandi ni, yang saya panggil Deobandi adalah sejenis aliran daripada sekolah Darul Ulum di Deobandi, India, yang banyak mempengaruhi konsep pemikiran Islam Taliban. Jadi walaupun tetapi oleh kerana kepintaran diplomatik dan kepercayaan negara-negara yang penting untuk mengiktiraf kerajaan Pakistan ini lebih kepada Abdul Ghani Baradar, maka tidak hairanlah berita yang dilaporkan terkini bahawa Abdul Ghani Baradar akan dilantik sebagai menteri, sebagai pemimpin. Cuma saya tak boleh pasti sebab confirm dia tak pakai Ayatollah, tuan-tuan. Sebab Mullah Omar dulu tak menamakan diri dia Perdana Menteri atau Presiden, dia menyebut Mullah. Tapi bila saya lihat Mullah, bukan berarti Mullah tu orang nombor 1. Mullah berarti adalah orang yang mempunyai pengetahuan agama hingga dia boleh mengeluarkan dia mengeluarkan fatwa. Beliau akan dibantu oleh seorang tokoh yang saya fikir kata bakal pengganti sekiranya sesuatu berlaku pada Abdul Ghani Baradar, iaitu Muhammad Yaqub. Muhammad Yaqub anak kepada Mullah Omar, pengasas Taliban yang dibunuh pada tahun 2011. Dan seorang lagi yang dijangka naik adalah Sher Muhammad. Yang saya beritahu kata jurucakap Taliban tu dia akan naik. Jadi orang sebut 3 orang ni lah yang akan pertama menjadi orang pertama mengumumkan pembentukan kerajaan rasmi Taliban. Dengan Abdul Ghani Baradar akan menjadi orang nombor 1. Anak Allahyarham Mullah Omar, iaitu Muhammad Yaqub, akan menjadi orang yang kedua. Dan Sher Muhammad akan menjadi orang nombor 3. Dan kemudian kita akan tengok kabinet tu lah. Saya pasti tu Saifuddin Haqqani akan berada dalam kabinet tu. Itu sudah pasti tu. Saya pasti kata Saifuddin Haqqani kerana dia adalah seorang pakar tempur. Dan selama perjuangan perang untuk menakluk Kabul pun, penaklukan Kabul tidak diketuai oleh Abdul Ghani Baradar. Penaklukan Kabul diketuai oleh seorang yang bernama Saifuddin Haqqani. Dan Saifuddin Haqqani dibantu oleh seorang lagi pejuang yang saya lihat daripada fotonya dia agak muda dan agak berketerampilan, bernama Khalil Abdul Rahman Haqqani. Saya rasa 2 Haqqani ni mungkin 2 beradik, tapi saya cari ratus sumber, tuan-tuan. Baradar dalam, saya baru tahu Baradar bererti abang, brother. Baradar tu adalah brother. Gelaran yang diberikan oleh Mullah Omar. Mullah Muhammad Omar ketika dia menjadi presiden Taliban, dia menjadi Mullah Taliban nombor 1 pada 1996, dia baik dengan si Abdul Ghani Baradar. Abdul Ghani Baradar anak didiknya. Maka itu yang dipanggil Baradar, brother. Rupanya dalam slang mereka, mereka tak boleh nak sebut brother, dia jadi Baradar. Itu yang jadikan namanya Abdul Ghani Baradar. Betul sebenarnya adalah brother Abdul Ghani. Tetapi telah disebut sebagai Abdul Ghani Baradar. Itu yang saya boleh jelaskan pada saudara apa yang dibalik nama Baradar.